Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan ya. Matematik tingkatan 5, bab 6. Okey, subtopik kita pada hari ini adalah melukis dan melakar graf sinus, kosinus dan tangen. Okey, kalau kita rujuk dalam buku teks, muka suratnya adalah 184 sehingga 190. Okey, cikgu akan ajar kamu cara melukis graf sinus, kosinus dan tangen dengan kaedah yang paling mudah. Tapi kamu kena fahamlah dulu macam mana. Okey, kita teruskan ya. Pertama sekali kita tengok untuk melukis graf sinus, kosinus dan tangen, kita tengok basic sudut. Basic sudut bagi kesemua sin, cos dan tangen adalah 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Basic ini daripada sukuan bulatan lah. Ini adalah basic kepada sudut-sudut bagi sin, cos dan tangen. Okey, cuba kita tekan kalkulator di sini. Cuba kamu tekan sin kosong, tekan kalkulator, kamu akan dapat nilainya adalah kosong. Dan sin 90, tekan kalkulator dan tekan equal, kamu akan dapat nilainya adalah 1. Sin 180, kamu akan dapat kosong. Dan seterusnya, sin 270, kamu akan dapat negatif 1. Dan sin 360, kamu akan dapat nilainya adalah kosong. Sama juga, bagi cos, nilai cos, tekan juga kalkulator. Bagi cos 0 darjah, kamu akan dapat 1. Cos 90, dapat kosong. Cos 180, negatif 1. Cos 270, kosong. Dan cos 360 darjah adalah sama dengan 1. Begitu juga apabila kamu tekan kalkulator untuk tangen. Tangen 0 darjah, kamu akan dapat kosong. Tetapi apabila kamu tekan tangen 90, kalkulator kamu tidak dapat kira. Maknanya di dalam kalkulator kamu, dia akan keluar math error. Maksudnya, nanti cikgu terangkanlah. Bila kamu tekan kalkulator, tan 90 dan tan 270 darjah, kamu akan dapat kedua-dua nilai adalah math error. Bila tan 180 dapat kosong, tan 360 darjah dapat kosong. Kenapa di sini dalam kalkulator kamu dia keluar math error, tetapi di sini cikgu tulis nilainya adalah 8 terbalik. Ini bukan 8 terbalik ya, ini adalah ini bukan 8 terbalik dan bukan 8 kena tembak. Ini adalah nilai infinity. Infinity. Ini pun infinity. Kenapa infinity? Pada ketika nilai 90 darjah dan 270 darjah, nilai ini adalah tidak tertakrif. Kenapa nilai di sini cikgu tulis infinity? Nanti cikgu terangkan di slide seterusnya lah. Okey. Jadi kita tengok dulu. Cikgu tak terangkan lagi di sini. Nanti cikgu terangkan di slide seterusnya. Okey. Kita tengok dulu macam mana kita nak melukis graf sinus. Okey, dalam graf sinus, tadi dalam jadual tadi, dalam jadual di depan tadi, kita sudah tahu nilai-nilai di sini. Sin kosong sama dengan kosong, sin 90 sama dengan 1, sin 180 sama dengan kosong, sin 270 negatif 1 dan sin 360 nilainya adalah kosong. Okey, daripada sini kita mau lukis. Bila kata melukis, okey, sila pastikan kita mesti mempunyai kertas graf dan mempunyai paksi X dan paksi Y. Kenapa? Sebab soalan dia kata melukis. Kecuali kalau soalan itu melakar. Kalau melakar, tidak memerlukan kertas graf. Tetapi sekarang, kita mahu melukis. Jadi memerlukan kertas graf ataupun grid lah, yang mempunyai petak-petak seperti ini. Kemudian kita ada paksi X dan paksi Y. Kemudian kita buat gap dia. Untuk paksi X mesti sama.
Kalau di sini saya buat 4 kotak, seterusnya pun mesti 4 kotak. Bermula dengan 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 dan 360 darjah. Okey, jika kita lihat di sini, bagi sin theta, nilai yang paling besar lah nilainya adalah 1 dan nilai yang paling kecil nilainya adalah negatif 1. Jadi kita tulislah. Sama juga jarak dia mesti sama. Kalau di atas 4, di bawah juga 4. Kalau di atas 2, di bawah juga 2. Jadi kita nyatakan nilai. Kalau di atas nilainya 1, selepas kosong di sini nilainya adalah negatif 1. Okey, bila kita sudah dapat begini, kita pelukkan koordinat. Koordinat yang pertama, sin 0, 0. Sin 90 nilainya adalah 1. Sin 180 darjah nilainya adalah 0. Sin 270 darjah nilainya adalah negatif 1. Dan sin 360 darjah nilainya adalah 0. Jadi bila kita sudah dapat kesemua koordinat ini, daripada 0 sehingga 360 darjah, kemudian kita gariskan dia, kita sambungkan titik ini. Ingat, bila melibatkan graf sinus ataupun graf trigonometri, bentuk garis kita bukan garis yang tajam ya. Kalau kamu sambung macam ni, ini salah. Kamu sambung seperti ini. Salah. Sorry. Okey, kalau kamu sambung guna pembaris tajam seperti ini salah. Kenapa? Bila melibatkan graf trigonometri, bentuknya adalah melengkung. Dia mesti melengkung macam ni. Dia tidak boleh tajam. Kalau kamu sambungkan titik dan garis yang kamu terbentuk daripada garis yang kamu sambung itu tajam, maknanya graf kamu salah. Okey, sekarang kita sudah siap. Kita sudah siap dan kita sudah tahu macam mana mau melukis graf sinus. Seterusnya kita akan lukis graf kosinus. Ini. Bila soalan kata melakar, dia tidak memerlukan grid lah, tidak memerlukan petak-petak. Kamu hanya anggarkan sahaja. Dia macam ni saja, kosong macam ni. Biasanya soalan memang dia akan suruh kamu melakar lah bagi graf ini. Dia tidak suruh kamu melukis. Tapi kita tidak tahulah, mungkin soalan yang akan keluar tahun ini macam mana. Jadi melakar ni dia tidak memerlukan grid ataupun tidak memerlukan petak-petak. Kita hanya buat anggaran sahaja. Okey, kemudian kita tengok graf kosinus. Okey, graf kosinus juga sama. Yang ini daripada yang sudah cikgu bagi tahu tadi kan. Kita sudah tahu nilai cos kosong nilainya adalah 1, cos 90 kosong, cos 180 negatif 1, cos 270 kosong dan cos 360 adalah 1. Okey, daripada nilai ini sama juga. Kita bila melukis kita mesti ada grid ataupun kertas graf dan gap dia mesti sama, paksi X dan paksi Y. Kemudian kita plotkan koordinat. Plot koordinat pada cos kosong nilainya adalah 1, cos 90 nilainya adalah 0, di sini koordinat dia. Cos 180 darjah nilainya adalah negatif 1. Cos 270 darjah nilainya adalah 0. Dan yang terakhir, cos 360 darjah nilainya adalah 1. Okey, 1 di sini. Okey, jadi bila kita sudah dapat begini, sama juga. Kita sambungkan titik. Ingat, bila kita sambungkan titik, pastikan yang ini bukan tajam. Graf trigonometri dia tidak tajam. Tetapi graf trigonometri bentuknya adalah melengkung. Sama juga di sini. Di sini juga melengkung. Kalau kamu sambung dengan tajam, jawapan kamu salah. Dia mesti melengkung. Melengkung. Macam mangkuk, dia melengkung macam ni. Kalau kita sambungkan titik dengan tajam, itu jawapan kamu nanti akan salah. Okey, seterusnya. Kita tengok satu lagi macam mana cara untuk melukis graf tangent. Okey, ni sama juga. Melakar, kita tidak memerlukan grid lah, grid paper. Okey, seterusnya kita tengok macam mana mau melukis graf, bukan sinus ya. Di sini saya silap ni.
Satu silap, sorry ya. Biasalah manusia kan, ada juga silap dia. Ni bukan sinus ni, ni graf tangent graf tangent. Okey, kita tengok. Pertama sekali sama juga. Sudah kita pertama yang di depan tadi kan, kita sudah kira tan kosong sama dengan berapa. Okey, yang di sini cikgu nak highlight di sini. Okey, bila kamu tekan kalkulator untuk tan 90 darjah dan tan 270 darjah, nilai yang kamu akan dapat adalah make error. Tetapi di sini, kenapa cikgu nyatakan di sini nilainya adalah infinity. Ini tanda infinity. Kenapa? Okey, kita tengok macam mana. Walaupun dalam kalkulator kamu dia keluar make error, tidak dapat dikira, sebenarnya dia masih lagi boleh dikira. Kalau kamu sambung pengajian kamu ke peringkat tinggi lagi, ada jawapan dia. Ada jawapan dia. Cumanya di peringkat SPM ni kita guna make error lah. Okey, jadi sama juga untuk graf tangent. Mesti ada paksi X dan paksi Y. Dan jika kita perhatikan di sini sampai 360 darjah sama, jika kita perhatikan di sini dia tiada ada nilai 1 ke 2 ke, tiada. Yang ada hanyalah kosong dan infinite. Jadi kita tidak nyatakan nilai pada paksi Y. Kalau graf pada paksi X tadi, cikgu ada tulis. Di sini 1, di sini bawah ni negatif 1. Tetapi bagi graf tangent, kita tidak boleh nyatakan di sini nilainya berapa. Kenapa kita tidak boleh nyatakan? Sebab nilainya adalah infinite. Infinite ni maksudnya terlalu besar. Terlalu besar. Untuk lebih jelas lagi, kita tengok sama-sama. Okey, seterusnya kita tengok. Kita plot dulu koordinat bagi yang senang dulu. Yang senang adalah koordinat kosong ni. Pada 0 darjah kosong, pada 180 darjah juga kosong, dan pada 360 darjah juga kosong. Dan pada 90 darjah dan 270 darjah nilainya adalah tidak tertakrif. Tidak tertakrif maknanya kita akan buat ni, garis putus-putus pada nilai 90 darjah dan 270 darjah. Okey, sekejap. Jadi kita sudah tanda pada kedudukan 90 darjah dan 270 darjah. Okey, kita tengok dulu pada 90 darjah. Okey, pada sudut 90 darjah, kita tahu nilainya adalah tidak tertakrif. Jadi cuba kita tengok nombor yang sebelum 90 darjah, iaitu nombor 89. Okey, cuba kita tekan kalkulator tangent 89. Bila kamu tekan kalkulator tangent 89 ataupun tangent yang pertama ni cikgu kira tangent 88. Tangent 88 nilainya adalah 28.64 darjah. Dan tangent 89 adalah 57.29 darjah. Okey, ini bagi nombor yang sebelum 90 darjah. Okey, sekarang kita tengok nombor yang selepas daripada 90 darjah, iaitu tangent 91 darjah. Okey, jika kita tekan kalkulator, tangent 91 darjah kita akan dapat nilai negatif di sini. Negatif 57.29. Sama juga dengan tangent 92. Okey, jika kita tekan kalkulator juga kita akan dapat nilai negatif 28.64. Apa maksudnya? Maksudnya apa-apa nombor sebelum 90 darjah nilainya adalah positif, dan selepas 90 darjah nilainya adalah negatif. Okey, sorry ya, ada gangguan sedikit. Okey. Jadi kita sudah tahu di sini sebelum 90 darjah adalah nilainya adalah positif. Jadi kita nyatakan nilai tersebut. Nilainya adalah positif, dia mesti positif. Positif berada di atas. Dan selepas 90 darjah nilainya adalah negatif. Saya letak di bawah.
Satu positif dan satu negatif. Dia tidak menyentuh pada 90 darjah. Kenapa tidak menyentuh? Sebab pada 90 darjah dia tidak tertakrif. Dia tidak menyentuh pada 90 darjah. Tapi saya letak di sini, saya tanda di sini sebelum 90 darjah. Sebelum garis 90 darjah. Dan di sini selepas 90 darjah. Satu positif dan satu negatif. Itu maksudnya tidak tertakrif. Tidak tertakrif pada nilai tersebut. Tapi sebelum dan selepas tu dia ada nilai. Okey, sama juga bagi, maksudnya dia ada satu nilai maksimum yang positif. Kita tidak tahu maksimum tu berapa. Tetapi nilai di sini adalah positif. Dan satu lagi nilainya adalah negatif maksimum. Negatif infinity. Kita ada satu lagi nilai minimum iaitu negatif infinity. Yang ni positif infinity. Sama juga bagi kedudukan. Bagi kedudukan 270 darjah. Nilainya satu positif dan satu lagi negatif. Bagi sebelum dia positif dan selepas 270 darjah nilainya adalah negatif. Jadi bila kita sudah dapat kesemua ini, kita sudah tahu, infinite ni dia tidak tertakrif pada nilai di sini, nilainya. Tetapi dia mempunyai nilai sebelum dan selepas. Bagi nilai dia. Bagi sebelum dia adalah positif dan bagi selepas dia adalah negatif. Jadi kita sudah dapat kesemua ni. Jadi yang pertama kita sambunglah yang pertama ini. Daripada kosong sampai ke infinite. Dia mesti melengkung. Dia tidak boleh lurus. Kalau lurus, salah. Trigonometri, sama juga sini sudah saya bagi tahu. Ini bukan graf sinus, ini graf tangent. Dia mesti melengkung macam ni. Seterusnya, dia tidak boleh menyentuh pada 90 darjah. Garisan bila kamu sambungkan titik tersebut, dia tidak boleh menyentuh pada 90 darjah. Okey, kemudian kita sambungkan garis yang kedua. Ini garis yang kedua. Daripada titik ini, dia tidak menyentuh 90 darjah sampai ke 0 darjah pada 180 darjah ni. Pada 180 darjah nilainya adalah 0. Dan dia naik, melengkung tu. Tengok, beza lengkung yang pertama dan lengkung yang kedua. Ini lengkung yang pertama. Ini lengkung yang pertama. Dan ini lengkung yang kedua. Dia naik ke sini. Dia tidak menyentuh pada 270 darjah. Dan seterusnya. Selepas tu, daripada titik ni ke sini. Sama juga, dia mesti melengkung. Kamu tidak boleh garis dengan straight macam ni. Salah. Dia mesti melengkung. Ini adalah graf tangent. Itu maksudnya bagi infinite, nilai infinite ni. Dan kenapa dia tidak tertakrif. Ini maksud dia. Tidak tertakrif pada peringkat kamu, pada peringkat kamu untuk sukatan SPM ini. Tetapi bila kamu sambung ke peringkat seterusnya, dia ada nilai. Dia ada nilai. Dia bukan kita tidak panggil nilai tidak tertakrif. Okey, seterusnya. Okey, ini latihan. Cikgu harap kamu berdasarkan penerangan cikgu tadi, cikgu harap kamu dapat lukislah. Dan cikgu harap kamu dapat tentukanlah graf-graf bagi graf sinus, kosinus dan tangent. Okey, yang ini yang pertama ni, ini graf apa? Ini graf kosinus. Yang ni graf tangent. Yang ni graf sinus. Dia suruh kamu lakar ni. Jadi kamu boleh lakar lah sudah. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi tadi. Okey, seterusnya kita tengok kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Okey, graf fungsi trigonometri kita ada 3 jenis, iaitu yang pertama sin, graf sinus. Yang ini graf sinus. Ini sinus. Yang kedua graf kosinus. Dan yang ketiga adalah graf tangent. Okey, sebenarnya dia adalah asas kepada Y sama dengan MX plus C. Cumanya yang ini adalah graf fungsi trigonometri. Jadi di sini kita mau tengok A ini apa, B ini apa dan C ini apa. Jadi kita tengok yang pertama. Okey, daripada graf garis kesinambungan ataupun paksi X tadi.
Okey, kita sudah tahu setiap graf fungsi trigonometri dia adalah melengkung. Sekali lagi cikgu bagi tahu dia graf dia melengkung. Okey, jadi melengkung macam ni. Jadi A ini apa? A ini sebenarnya merujuk kepada amplitude. Jarak maksimum yang diukur dari garis kesinambungan yang menentukan nilai maksimum ataupun minimum. Kalau dia maksimum dia berada di atas. Kalau minimum dia berada di bawah. Jadi di sini adalah titik maksimum dan di sini adalah titik minimum. Okey, daripada garis kesinambungan ataupun paksi X. Tidak semestinya paksi X. Jadi di sini kita sudah tahu ini adalah amplitude. Okey, seterusnya. Okey, untuk tempoh ialah selang satu kitaran yang lengkap. Maknanya lengkung ini dia lengkap. Maknanya ada satu lengkung di atas dan satu lengkung di bawah. Maknanya dia lengkap lah. Satu di atas, satu di bawah. Sama juga lengkung yang ni bagi tempoh yang di sini. Satu di atas, satu lengkung di atas dan satu lagi lengkung di bawah. Jadi di sini berdasarkan gambar rajah cikgu ni kita ada dua tempoh. Dua tempoh. Tetapi itu tidak menunjukkan nilai B. Nilai B itu apa? Tempoh lah, bukan B. B ini apa? B ini menentukan sama ada graf fungsi trigonometri akan termampat ataupun mengembang. Apa maksud dia? B ini, ini bentuk dia. Sama ada dia kembang seperti ini ataupun dia termampat. Dia mengecut seperti ini. Ni. Ni dia kembang. Yang ni dia kembang. Kemudian ataupun dia seperti ini. Ini B. Ataupun dia seperti ini. Ini B. Ini yang menentukan B. Dia punya keluasan lengkungan dia lah. Dia kembang ataupun dia mengecut ataupun termampat. Okey, seterusnya kita tengok lagi. C, apakah C? C, nilai C di sini sama juga di sini. Apakah maksud C? C ialah pintasan Y. Okey, jadi kita sudah tahu apa itu maksud A, B dan C. Jadi kita mahu tengoklah apa perubahan pada graf sinus, kosinus dan tangent. Okey, cikgu akan jelaskan satu persatu. Okey, yang pertama kita tekan tengok graf sinus. Okey, ini basic graph. Basic graph maknanya Y sama dengan sin X ataupun Y sama dengan sin theta. Okey, jadi kita tengok. Yang pertama kita akan tengok kesan perbezaan ataupun perubahan amplitude A bagi graf fungsi sin theta. Okey, yang pertama kita tengok, untuk kita tengok perbezaan ni mesti kita guna jadual seperti ini. Amplitude tadi ataupun nilai A tadi dia berada di depan kan. Yang cikgu tidak tulis di sini sin theta, makna nilainya satu lah. Yang ni basic basic yang sudah kita kira awal-awal tadi. Yang mana A ini tekan saja kalkulator. Kalau kamu tidak tahu, tekan saja kalkulator. Akan keluar juga tu jawapan. Okey, sin theta kita sudah tahu nilai dia seperti ini. Sin 0, 0, sin 90, 1, sin 180, 0 dan seterusnya. Okey, jadi kita plot koordinat, kita dapat bentuk graf kita seperti ini. Tetapi bagi graf 2 sin theta, macam mana mau kira? Tekanlah 2 sin theta. Theta kita berapa? 90 darjah. Tekanlah 90 darjah dapat 2. Dan seterusnya. Kalau kosong tu dapat kosong. Kalau 90 darjah dapat 2. Kalau 180 darjah dapat kosong dan seterusnya. Okey, jadi kita plot koordinat ini. Okey, yang pertama kosong, yang kedua 2. Lepas tu kosong. Seterusnya negatif 2 dan kosong. Okey, bila kita sudah dapat kesemua, kita sudah plot kesemua koordinat kita ni, jadi kita sambunglah titik kita. Ingat ya, bila kita sambungkan titik, mesti dalam keadaan melengkung. Melengkung. Kamu tidak boleh sambung guna pembaris dan tajam macam tu, salah. Dia mesti melengkung macam ni. Ini apabila nilai amplitudenya adalah 2. Kita tengok pula. Kalau nilai amplitudenya adalah 3. Di sini jarak dia ni. Jarak dia di sini adalah
2. Ni amplitude dia ni. Yang dari tadi ni, ni daripada sini jaraknya adalah 2. Ini 2. Kalau di sini 2, sini pun mesti 2 jaraknya. Satu di atas, satu lagi di bawah. Okey, seterusnya kita tengok bagi graf 3 sin theta. Sama juga, tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai. Tekan kalkulator ya. Yang tidak tahu tu mesti tekan kalkulator. Mesti pandai tekan kalkulator. Tekan saja 3 sin kosong, kamu akan dapat kosong. 3 sin 90, kamu akan dapat nilainya 3 dan seterusnya. Okey, seterusnya kita plotkan koordinat. Plot koordinat. Okey, dan kita sambungkan koordinat kita. Mesti melengkung macam ni. Dapatlah kan? Ini adalah perbezaan. Ini adalah perbezaan amplitude jika dia semakin besar. Kalau nilainya 3, ni 3. Ni kesan perubahan A. A ini merujukkan dia punya ketinggian lengkung lah. Ketinggian lengkung dia. Okey, seterusnya kita cuba lihat seterusnya jika nilai amplitude, jika nilai amplitudenya adalah negatif. Yang tadi positif, betul tak? Ni yang tadi. Ini 2, 3 ni adalah positif. Sekarang kita mau lihat apa yang akan terjadi kepada graf sin apabila nilai amplitudenya adalah negatif. Jika negatif, sama juga tekan kalkulator. Negatif sin kosong, kamu akan dapat kosong sin negatif. Negatif sin 90, kamu akan dapat negatif 1 dan seterusnya. Bila kita plot koordinat, kosong, negatif 1, kosong, 1 dan kosong, kamu akan dapat macam ni. Grafnya terbalik sebenarnya. Asalnya begini. Asalnya lengkung di atas dulu. Kemudian turun ke bawah. Tetapi apabila dia ada negatif, dia turun dulu ke bawah, baru dia naik ke atas. Lengkungnya ke bawah dahulu, barulah dia naik ke atas. Okey, sama juga bagi graf 2 sin theta. Tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai seperti ini. Kosong, negatif 2, kosong, 2 dan kosong. Okey, kemudian plotkan koordinat. Okey, kosong, negatif 2, kosong, 2 dan kosong. Okey, kemudian kita sambungkan koordinat. Kita akan dapat seperti ini. Sama juga. Cumanya apabila negatif, lengkungnya di bawah dulu, kemudian dia naik ke atas. Kalau dia, itu beza dia lah. Kemudian kita tengok amplitudenya jika di depannya adalah negatif 3. Okey, sama juga, tekan kalkulator. Kosong, negatif 3, kosong, 3, kosong. Okey, plotkan koordinat. Sambungkan koordinat, kamu akan dapat seperti ini. Ini adalah kesan perubahan apabila amplitudenya adalah negatif. Apabila amplitudenya adalah negatif. Okey, kita tengok seterusnya. Ini kesan bagi perbezaan amplitude. Kita tengok pula kesan perubahan B bagi graf sin. Masih lagi graf sin, tetapi B. Di B. Okey, sekarang kita sin theta yang tadi, yang awal-awal tadi. Ini kita sudah tahu bentuknya seperti ini, betul tak? Tapi yang kedua ini yang cikgu mahu tunjuk kepada kamu ni, yang ini. Yang inilah cikgu mahu tunjuk kepada kamu ini. Inilah yang penting. Dan yang inilah yang selalu ditanya di dalam exam. Sin 2 theta. Apa maksud sin 2 theta? Macam mana kita mahu mengisi kotak ini? Okey, kita tengok. 2 darab berapa dapat nilainya kosong? Kita mahu tahu darjah dia. Jadi, cara untuk mengisi ini basic. Basic yang perlu kamu tahu. 0, 90, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Dan di sini kita mahu tahu sudut dia. Macam mana kita mahu kira juga. Senang saja. Okey, 2 darab berapa dapat nilainya kosong? Jadi 2 darab kosong lah. Dapat kosong. 2 darab berapa dapat nilainya? Mesti dapat jawapan dia 90. Jadi 2 darab 45. Jawapan dia akan dapat 90.
Yang ni pun sama. 2 darab berapa, nilainya mesti 180 darjah. Jadi 2 darab berapa? 2 darab 90 lah. Akan dapat 180 darjah. Sama juga yang di sini. 2 darab dengan 135, kamu akan dapat 270 darjah. Dan 2 darab 180 darjah, kita akan dapat 360 darjah. Ini beza dia. 2 darab berapa mesti dapat nilai sama yang seperti graf tadi. Graf awal-awal tadi. Kalau yang ni 2 darab 90, 90, 2 darab 45, 90, 2 darab 90 dapat 180, darab 2, darab 2. Okey, semua mesti sama lah. Okey, jadi bila kita sudah dapat begini, tekan kalkulator. Tekan kalkulator ya. Sin kosong, kamu akan dapat kosong. Sin 2, 45 darjah, sama juga dapat macam ni. Okey, bila kita dapat macam ni, kita mau plot koordinat. Sama juga plot koordinat. Kita tengok kosong darjah, kosong. Okey, tapi di sini sudut kita sudah berubah. Sudut kita sekarang adalah 45 darjah. Jadi kita tandalah 45 darjah, 90, 135, 180. Yang ni saya tambah ni untuk 45 darjah. Setiap gap dia ataupun jarak dia 45 darjah saya tambah ni. Sebab apa? Sebab tadi kita buat 90 darjah saja kan. Yang ni 90 darjah saja, tetapi graf bagi sin 2 theta, gap dia ataupun jarak dia adalah 45 darjah. Jadi kita tambahlah 45 darjah. Jadi kita plotkan koordinat. Sin kosong, kosong, sin 45, 1. Sin 90 darjah, kosong. Sin 135 darjah, negatif 1. Sin 180 darjah, kosong. Jadi kita sambungkan koordinat kita. Kita dapat macam ni. Ini bentuk dia apabila kita punya graf fungsi sin 2 theta. Jadi untuk lengkapkan, kita cuba lengkapkan sampai 360 darjah. Dia ni. Kita ada 2 lengkung. 2 tempoh yang lengkap. 1, 2. Okey, seterusnya kita tengok macam mana pula kita mau lukis graf sin 3 theta. Sin 3 theta mau lukis macam mana? Sama juga. Kita mau, ini basic. Basic. Sudut kita. Kita mesti dapatkan nilainya ni juga. 3 darab berapa dapat nilainya kosong? Sama lah kan, 3 darab kosong. 3 darab berapa mesti dapat nilainya 90 darjah? 3 darab 30. 3 darab berapa mesti dapat 180 darjah? 3 darab 60 darjah. Apa maksud dia? Maksudnya begini. Begini bah maksudnya. 3 darab 30 dapat 90 darjah. Dapat seperti ini. 3 darab 60 dapat 180 darjah. 3 darab 90 dapat 270 darjah. 3 darab 120 darjah, kamu akan dapat 360 darjah. Ini basic dia. Kamu mesti darab berapa mesti dapat yang ni. 3 darab berapa mesti dapat nilai yang asal ni. Jadi bila kita tekan kalkulator, sama juga nilai kita. Ini nilai kita. Okey, daripada nilai kita begini, kita mau plotkan koordinat. Sama juga. Ini asalnya 90 darjah. Jadi sudut kita sekarang adalah 30 darjah. Dia punya gap. 30, 30. Jadi kita buat gap. 30, 30. 30, 60, 90. 120. Okey. Bila kita sudah ada gap begini, kita plotlah koordinat kita. 0, 0, 30 nilainya adalah 1. 60 nilainya 0. 90 darjah nilainya adalah negatif 1. 120 darjah nilainya adalah 0. Jadi kita plotlah koordinat kita. Dapatlah begini. Makin kecil, makin termampak. Maknanya dia makin termampak dia punya lengkungan ini. Jadi bila kita sambungkan sampai 360 darjah ni, lengkung tempoh kita ni ada berapa? Ni 1 Ni 1, 2, 3. Kita akan dapat 3.
Ini contoh bagi graf sin 3 theta. Okey, kita tengok graf seterusnya. Graf sin theta per 2. Okey, bagi graf sin theta per 2 ini sama juga nilai dia. Macam mana kita mau cari nilai di sini? Di sini kah? Di sini kah? Kita kena pastikan berapa bahagi dengan 2, nilai dia mesti dapat 90. Berapa bahagi 2, mesti dapat 180. Jadi di sini, contoh cikgu bagi di sini ya, 0 bahagi 2 dapat nilainya 0, sama. 180 darjah bahagi dengan 2 dapat 90 darjah. 360 darjah bahagi dengan 2 dapat 180 darjah. 540 darjah bahagi dengan 2 dapat 270 darjah. Dan 720 darjah bahagi dengan 2 kita akan dapat 360 darjah. Mesti dapat sudut yang asal balik. Okey, bila tekan kalkulator samalah juga kita dapat nilai ini. Jadi bila kita mau plotkan koordinat sama juga. 0, 0. 180 nilainya 1. Dan 360 darjah 0. Yang ini 540, 720 ni terlampau besar. Jadi kita buat sampai sini sajalah. Jadi macam mana bentuk kita, lengkungan kita macam mana? Beginilah. Makin besar dia punya ni, makin mengembang. Ini maksud dia. B ini menunjukkan sama ada lengkungan itu mengembang ataupun termampat. Okey? Sekarang kita sudah tahu itu adalah perubahan bagi B. Okey, kita tengok seterusnya. Kesan perubahan bagi C. Okey, bagi C sudah kita tahu tadi, C adalah pintasan Y. Okey, jadi pintasan Y bagi di sini, grafnya asal ni, graf asal 0, 0, 1, 0. Ni graf asal. Yang ni saya terus kepada pintasannya adalah 1. Jadi kita naikkan sajalah. Graf yang asal ni, tekan kalkulator, kita akan dapat nilai seperti ini. Tekan kalkulator, sin 0 plus dengan 1, kamu akan dapat nilainya 1. Tekan lagi kalkulator, sin 90 tambah dengan 1, kamu akan dapat nilainya 2. Sin 180 tambah dengan 1, kamu akan dapat 1 dan seterusnya. Okey, bila kita plot koordinat, kita akan dapat seperti ini. Dia lengkungnya sama, cumanya dia naik ke atas. Kenapa naik ke atas? Sebab di sini dia punya pintasan Y. Pintasan Y-nya di mana? Pintasan Y-nya berada di positif 1. Jadi positif 1. Dia mesti, garis yang kita akan buat ni mesti melimpas. Mesti menyentuh pada Y1. Pada Y1. Ini maksud dia. Okey, dan kita dapat lengkungan seperti ini. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Sama juga contoh yang kedua. Nilai pintasan Y kita adalah 2. Nilai pintasan Y kita adalah 2. Jadi dia mesti melintas di sini lah. Jadi kita mau tengok macam mana. Okey, tekan dulu kalkulator. Kamu dapat nilai seperti ini. Kemudian plotkan koordinat. Okey. Sambungkan titik. Bila kita sambungkan titik, kita nampak di sini ya. Kita nampak di sini yang mana di sini dia melimpas pada C ini pada pintasan Y. Pada Y sama dengan 2 ni. Dan begitu juga apabila pintasan Y-nya negatif. Ni negatif 2 ni. Bila pintasan Y-nya adalah negatif 2. Samalah bila negatif 2 dia melimpas di negatif 2. Okey. Jadi tekan kalkulator dapat seperti ini, plot koordinat, kita akan dapat macam ni. Sama juga. Ini maksudnya di pintasan Y. Pintasan Y-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2. Okey, yang lain sama juga. Plot koordinat, kemudian sambungkan. Dapat seperti ini. Sama juga yang ni bagi graf Y sama dengan sin theta minus 1. Maknanya dia punya pintasan Y dia adalah negatif 1. Okey, seterusnya. Ini adalah kesan perubahan bagi bukan B ya. Cikgu tersilap ni. Banyak cikgu tersilap. Sorry.
Ini kesan perubahan bagi C. Sorry, bagi C. Biasalah manusia banyak sangat kesilapan. Cikgu sibuk dengan anak-anak lagi. Jadi banyak gangguan. Okey, seterusnya ini adalah bagi graf sin. Kita tengok graf seterusnya adalah kita tengok graf perubahan bagi graf cos. Cos kita tahu dia melengkung seperti ini. Ini basic basic yang kita perlu tahu. Ini basic Jadi kita tengok yang pertama, kesan perubahan pada nilai A. Pada nilai A, maknanya A ini. A ini adalah amplitude dia di depan ni, di depan ni. 2, 3 ini. Okey, jadi yang pertama kita sudah tahu bentuk asasnya seperti ini. Ini adalah asas dia. Sama juga, kita tekan kalkulator 2 cos kosong, kita akan dapat nilainya 2. 2 cos 90 kosong, 2 cos 180 negatif 2 dan seterusnya. Okey, kemudian kita plotkan koordinat, dapat seperti ini. Sambungkan titik, dapat seperti ini. Maknanya dia punya amplitude dia semakin besar lah. Tinggi. Okey, seterusnya bagi graf 3 cos theta. Okey, plot koordinat, tekan kalkulator. Dan kita plotkan koordinat. Okey, kita akan dapat seperti ini. Dia punya lengkungan ni, dia punya lengkung ni. Dapat seperti ini. Ini beza bagi kalau dia punya amplitude-nya adalah positif. Adalah positif. Kalau negatif macam mana? Samalah, negatif dia akan terbalik. Kalau yang tadi positif dia melengkung ke atas, betul tak? Dia senyum. Kalau dia negatif, dia masam lah. Bila kita sambungkan koordinat, dia masam seperti ini. Macam biasalah yang dulu kita lukis graf kuadratik dulu. Okey, jadi negatif 2, sama juga tekan kalkulator. Kita akan dapat seperti ini. Kemudian kita plotkan koordinat. Kita sambungkan titik, kita akan dapat macam ni. Ingat ya, bila sambungkan mesti melengkung. Sama juga bagi graf negatif 3 cos theta. Okey, sambungkan koordinat, dapatlah seperti ini. Dia melengkung. Kalau dia negatif, dia melengkung ke bawah. Kalau dia positif, dia melengkung ke atas. Itu beza bagi graf cos, bagi amplitude. Okey, seterusnya kita tengok perubahan pada B. Lengkungan B. Ini bagi basic dia, basic. Jadi macam mana kita mahu lukis graf B? Sama juga, macam mana 2, ni kan 2 theta. Maksudnya apa 2 theta ni? 2 darab berapa dapat kosong darjah. Jadi 2 darab dengan kosong. Yang ni cikgu terus bagilah. Okey. 2 darab berapa dapat kosong? Kosong. 2 darab berapa dapat 45? 45 dapat darab dengan 2 dapatlah 90. Yang basic dia. Kamu kena ingat, kita mesti dapat yang asas dia semula. 90 darab dengan 2 dapat 180. 135 darab 2 dapat 270. 180 darjah darab 2 dapat 360 darjah. Okey, seterusnya kita tekan kalkulator. Nilai ini. Sama juga kita akan dapat seperti ini. Jadi, bila sudah kita dapat seperti ini, kita plotkan koordinat. Ingat ya, sekarang ini kita 45 darjah. 45 darjah kita tidak. Kita ada 90 darjah saja. Jadi, kita buat dulu 45 darjah. Okey, seterusnya, kita sudah dapat seperti ini. Kita plotkan koordinat. Dan kita sambungkan titik. Ini bentuk dia. Maknanya kita punya lengkung ini semakin termampat. Semakin termampat. Okey, dan seterusnya kita ada 2 lengkung lah. Kalau mau mencukupi 360 darjah, kita ada 2 lengkung. Okey, ini adalah untuk graf 2 cos 2 theta. Kalau graf cos 3 theta macam mana? Sama juga. 3 darab berapa dapat? Mesti macam ni. Jadi 3 darab 30 dapat 90 darjah. 3 darab 60 dapat 180. 3 darab 90 dapat 270. 3 darab 120 dapat 360. Mesti dapat yang asal ni balik dia punya sudut. Jadi bila kita tekan kalkulator sama aja nilai dia, tidak berubah. Tapi yang berubahnya apa? Yang berubahnya dia punya sudut. Okey, jadi kita
Tiada lagi kan sudut 30, 60, 90. Jadi kita tambahkan dia. Okey, kemudian kita pelokkan koordinat. 0, 1, 30, 0, 60, negatif 1, 90, 0, 1, 120, nilainya adalah 1. Jadi kita peluk. Beginilah dia. Jadi untuk sampai ke 360 darjah ni kita ada berapa lengkung? Ini kalau 3 lengkung lah. 1, 2, 3 lengkung. Kalau yang 2 tadi, kita tengok. Kalau 2 theta tadi, kita ada berapa lengkung? Kita ada 1, 2. Kita ada 1, 2. Ada 2 lengkung. Itu maksud dia. Okey, sekarang kita mau lukis graf cos theta per 2. Sama juga, theta per 2, kita mesti dapat nilai asal balik. Berapa bahagi 2 dapat nilainya 0, berapa bahagi 2 dapat 90 darjah dan seterusnya. Okey, jadi 0 bahagi 2 dapat 0, 180 darjah bahagi 2 dapat 90 darjah, 360 darjah bahagi 2 dapat 180 dan seterusnya. Okey, jadi kita tekan kalkulator, sama juga nilai kita macam ni. Okey, jadi kita pelukkan koordinat. Okey. Dia mesti melengkung mesti melengkung. Kita tidak buat ni 540 darjah dan 720 darjah ni kita tak buat sebab dia terlampau besar. Graf kita tidak cukup. Jadi macam ni, graf dia mengembang. Mengembang semakin besar. Ini beza ataupun perubahan yang terjadi pada B bagi graf cos. Okey, sekarang kita tengok pula bagi perbezaan graf bagi perubahan C. C apa itu C? C itu adalah pintasan Y. Kalau satu, dia mesti menyentuh pada satu lah. Okey, contohnya cos theta plus 1. Okey, nilai dia adalah, okey, ni cos theta plus 1. Cos theta plus 1. Okey, nilainya adalah, ini. Okey, sebelum tu. Okey, tekan kalkulator, cos theta plus 1, cos kosong tambah 1, kamu akan dapat 2, 1, cos, dan seterusnya lah. Maknanya dia semakin menaik macam ni. Menaik macam ni. Sama juga bagi graf kalau dia negatif 1. Negatif 1. Okey, kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 1, kosong. Pintasan Y dia di sini, kalau kita tengok yang pertama tadi, pintasan Y kita bukannya berada di satu. Yang nilai di sini bagi graf cos, ini bukan pintasan Y. Pintasan Y kita, dia mesti kamu kena kira dulu, tekan kalkulator. Jadi pintasan Y dia di sini adalah 2. Dia melintas pada 2, bukannya pada 1. Yang di belakang ni bukan merujuk kepada pintasan Y. Okey, seterusnya kita tengok bila dia cos theta tolak 1, dia di bawah, kita sambungkan koordinat. Tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai ni. Okey, yang ni bukan negatif 1, di sini negatif 2. Okey, biasalah cikgu sibuk dengan anak-anak kecil ni, jadi banyak betul lah. Tersalah. Cos tolak dengan 2, kamu akan dapat nilainya di sini. Okey. Ini adalah graf cos. Bagi perbezaan perubahan pada C. Kita tengok graf tangent pula. Graf tangent. Ini bentuk asas dia. Ini bentuk asas kita. Jadi kita tengok perubahan pada A dulu. Okey. Bagi graf tangent, perubahan pada A, jika A ni depan dia 2 ke, 3 ke, 5 ke, 10 ke, dia tidak memberikan apa-apa kesan. Nilai dia tetap kosong, pada 90 darjah dia tetap infinite ataupun tidak tertakrif. Pada 180 darjah nilainya nilainya tetap sama. Berapa pun nilai A, B, nilai A dia, nilai dia tetap sama. Pada 0 darjah, 90 darjah, 180, 270 dan 360 darjah. Pada sudut ini nilainya tetap sama. Maknanya tidak berubah. Sebab tu di sini
saya tidak nyatakan nilai di sini 1 ke 2 ke 3 ke 4. Bagi graf tangent kita tidak nyatakan di sini 1 ke 2 ke 3, kita tidak nyatakan. Tetapi jika perubahan itu pada B, sudut. Ini bentuk asas, bentuk asas bagi graf tangent. Pada tangent 2 theta ataupun macam 2 darab berapa dapat kosong? Ini macam tadilah. 2 darab 45 dapat 90. 2 darab 90 dapat 180. Yang ni yang asal. Kita mesti, bila kita darab, mesti dapat yang asal ni semula. 2 darab 135 akan dapat 270 dan seterusnya. Tekan kalkulator, kamu akan dapat seperti ini juga. Jadi sekarang kita mau lukis graf. Mau lukis macam mana, apakah perbezaan, adakah berubah ataupun tidak jika pada B, pada sudut. Kita letak dulu pada 45, 90, 135 dan 180 darjah. Okey. Pada 45 dan 135, nilainya adalah tidak tertarikh, buat seperti ini. Jadi kita sambungkan titik kita. Kita tahu daripada kosong naik ke atas. Okey. Dan seterusnya. Ini bentuk dia. Kalau bentuknya adalah 2 theta. Okey. Kalau sampai 360 darjah, sambung sajalah. Di atas, di bawah, di atas dan di bawah. Okey. Ini maksudnya. Ini di atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas dan bawah. Ini bagi graf tangent. Maknanya dia punya lengkung tadi, dia semakin kecil lah. Yang ni besar dia punya ni. Yang merah ni dia punya lengkung, dia besar sikit. Yang ni semakin mampat lah ataupun semakin tertolak dia ke belakang. Semakin dia punya, yang ni gemuk lah sikit dia punya lengkung ni. Yang ni lengkung dia kurus sikit. Itu maksud dia. Dia termampat. Okey, seterusnya kita tengok kesan perubahan bagi C. Okey, bagi C, kesan perubahan dia sama juga. Kalau bagi C, okey, sama juga. Nilai di sini kalau theta kosong, kosong lah. Kalau bagi C, nilai C dia adalah 1. Okey, C dia 1. Tangent kosong 1. Kita akan dapat seperti ini. Okey. Pada 90 dan 270 darjah tetap infinite ataupun tidak tertarikh. Maknanya dia tidak mula daripada kosong lah. Dia mula daripada 1 naik ke atas. Yang ni daripada 1 turun ke bawah. Ni daripada yang ni bawah ni naik ke 1 dan 1 naik ke atas. Sama juga daripada bawah naik ke 1. Okey, sama juga bagi kalau nilai C nya adalah 2. Sorry ya, gangguan sekejap. Okey, sama juga jika nilai C nya adalah 2. Kalau 2 dia berada di 2 lah. Berada di 2 naik ke atas. Daripada 2 turun ke bawah, daripada 2 naik ke atas. Sama juga ni, turun ke bawah. Okey, seterusnya selesailah. Kita boleh buat kesimpulan lah. Kesimpulan apakah perubahan yang terjadi pada nilai A, B dan C bagi graf cos, bagi graf sin, cos dan tangent. Yang ni cikgu tak nak urai. Jadi kita tengok contoh, kita cuba tengok contoh 9. Lakar fungsi trigonometri pada paksi yang sama. Okey, graf 2 sin. Graf 2 sin X. Yang ni A sahaja ya. Ini soalan A. Sorry ya, gangguan. Okey, graf asal kita adalah yang warna merah. 2 sin X maksudnya amplitude dia. Amplitude dia ni. Amplitude dia menjadi 2. Bila soalan bagi tahu kamu lakar, kamu tidak boleh menggunakan grid. Kamu mesti lakar sahaja. Di atas kertas biasa dan gap dia mesti samalah. Kalau paksi X mesti sama dengan paksi X. Kalau paksi Y mesti sama pada paksi Y. Ini adalah bagi contoh 9 dan A yang ni A. Dan yang seterusnya ini adalah bagi contoh D. Bagi contoh D. Yang mana amplitudenya adalah 2. Amplitudenya adalah 2.
dan dia punya perubahan pada B dia semakin termampat. Yang warna kuning ni kan dia semakin termampat ataupun lengkungannya semakin kecil. Ini jawapan bagi contoh 9D. Okey. Setakat itu sahaja. Habis sudah kita untuk bab 6. Jadi setakat itu sahaja. Jika ada masalah boleh rujuk balik dan boleh PM sajalah. Saya cuba jawablah. Okey. Sekian, cikgu harap kamu fahamlah. Dan cikgu mohon maaf atas gangguan-gangguan. Cikgu berada di rumah biasalah dengan anak-anak lagi. Okey, sekian, terima kasih.